Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya dalam segmen wiring. Video kali ini masih lagi berkaitan dengan basic wiring ataupun asas pendawaian, di mana video kali ini saya akan tunjukkan cara untuk pendawaian pemanas air mandian ataupun lebih dikenali sebagai water heater. Okey, ni litar skematik pendawaian elektrik untuk satu fasa ataupun fasa tunggal. Okey. So kita boleh nampak meter kWj dan masuk ke dB. Okey. Garisan putus-putus ni adalah dB Garisan putus-putus ni adalah dB. So daripada meter masuk ke dB melalui switch utama. Okey, melalui switch utama ataupun main switch. Selepas main switch dia akan pecahkan kepada dua bahagian. Bahagian yang atas PAB, pemutus arus baki 100 mA ataupun lebih dikenali sebagai RCCB 100 mA. Okey, yang atas ni adalah litar untuk lighting dan yang bawah PAB, pemutus arus baki 30 mA. Yang bawah ni untuk power. Okey, yang atas untuk lighting, yang bawah untuk power. Okey, di mana semua keluaran dia akan pergi kepada soket alih keluar. Okey. So selepas PAB ataupun selepas RCCB 30 disambungkan kepada MCB. Okey, ni simbol bagi MCB lah. Simbol bagi MCB. Ni simbol bagi RCCB. Okey. So selepas RCCB dia pergi kepada MCB 16 ampere ataupun C16. Okey, 16 ampere dan disambungkan kepada soket alih keluar lah. Okey, biasanya 16 ni untuk sambungan jejari. 16, 32. Untuk 32 ampere kita akan buat sambungan litar gelang. Okey, so simbol bagi litar gelang macam itulah. Ada dua line. Okey, ada dua line ataupun simbol dia gelang lah. Okey, dan keluaran dia soket alih keluar. So setiap keluaran kat sini mesti keluar kepada soket alih keluar. Okey. So seterusnya kita pergi kepada RCCB yang kedua 100 mA. Okey, RCCB 100 mA. Okey, selepas RCCB 100 mA akan disambungkan kepada MCB. Okey, MCB 6 ampere ataupun C6 akan disambungkan kepada lampu ataupun kipas lah. Okey, C6 untuk lampu dan kipas. Okey, 6. 20 ampere C20 untuk penghawa dingin ataupun untuk aircon, yang wiring yang lepas kita dah buat. Seterusnya untuk hari ini kita nak buat 20 ampere ataupun C20. Okey, C20 MCB C20. Selepas MCB C20 kita akan sambungkan kepada satu lagi RCCB 10 mA. Okey, tadi RCCB 100. Okey, 100 masuk MCB 20, keluar MCB 20, masuk satu lagi RCCB 10 mA. Okey, 10 mA ni untuk kontrol water heater. Okey, untuk kawal water heater. Sekiranya berlaku shortage, so dia akan trip dahululah. Okey, 10 mA tu adalah kecekapan dia. Okey, kecekapan dia. Okey. So untuk water heater, kabel dia 4 mm. Okey, paling minimum kabel yang dibenarkan adalah 4 mm dan mengikut saiz horsepower water heater lah. Sekiranya horsepower dia tinggi, okey, sekiranya horsepower dia tinggi, so kita kena pakai saiz 6 mm. Nanti saya letak dia punya table lah. Okey, saiz kabel dengan horsepower untuk water heater. Okey, sambungan dia melalui switch 2 kutub lah. Okey, switch 2 kutub. Selepas switch 2 kutub kita akan sambungkan kepada connector. Okey, so ni adalah dB yang selalu kita jumpa ataupun yang ada kat rumah kita. Okey, first main switch, tadilah main switch utama. Okey, switch utama. Selepas switch utama kita ada RCCB 100 mA, RCCB 100 mA. Ni nama dia RCCB lah. Okey, yang ada automatic ni, dia nama dia RCCB ataupun dikenali juga sebagai ELCB. Kalau dulu orang panggil ELCB, tapi sekarang nama dia RCCB lah. Ok,
Okey. Yang kecil-kecil ni MCB nama dia. RCCB, MCB. Okey. Ini RCCB 30 mA, kecekapan dia 30 mA, dan ni MCB lah, MCB C20. Okey. So saya harap kamu dapat boleh bezakan RCCB dengan MCB. Okey. Yang 30 ni untuk litar soket sahaja. So kita ketepikan dia, kita tak kacau dia ini. Kita nak fokus kepada RCCB yang 100 mA. Okey, 100 mA. Okey, keluaran daripada 100 mA ni kita akan sambungkan kepada MCB, okey, melalui busbar, copper bar ni. Okey, kita nak C20. C20 akan disambungkan kepada satu lagi RCCB 10 mA. Yang ni 100. Okey, yang ni 100 kecekapan dia 100. Satu lagi RCCB 10 mA. Tu dia 10 mA. Okey, kita letak dekat situ. Okey. So MCB C20 tadi, MCB ni MCB C20 kita akan sambungkan kepada RCCB sinilah, in nombor 1 dia kita masuk sini, masuk kepada RCCB 10 mA, dan neutral kita ambil neutral di busbar. Neutral untuk litar lighting. Okey, litar lighting, litar ni lah neutral ni datang sini, dan neutral ni pergi ke sini. Okey, dan keluaran daripada RCCB 10 mA ni kita akan sambungkan kepada water heater lah. Okey, melalui switch 2 kutub dan connector. Okey. Sekiranya kita tak nak pakai RCCB, kita juga boleh pakai RCBO. Kita ada pilihan. Sekiranya kita tak nak pakai RCCB ataupun kita punya kotak DB dah penuh, so kita boleh pakai RCBO. Ini bentuk RCBO, sama saja bentuk dia, tapi lebih slim lah, lebih kecil. Saiz dia sama dengan MCB sahaja. Okey, ini MCB, ini RCBO. So saiz dia sama, cuma fungsi dia tak sama lah. Ni MCB, yang ni RCBO. RCBO fungsi dia sama dengan RCCB. Okey, so kalau kita ruang DB kita kecil ataupun dah penuh, so kita boleh pakai yang jenis RCBO. Ini pun sama ya. Current dia C20, tak nampak. Okey, C20 untuk current, dan untuk kecekapan dia 0.01 ampere. So kalau kita bundar, kita akan dapat 10 mA. Okey, so samalah. Yang ni saiz dia sama dengan RCCB 10 mA, kecuali hard ampere dia lah. Ini hard ampere dia 25 ampere, yang ni hard ampere dia 20 ampere. So hard ampere tu tak kisah sangat, yang penting adalah kecekapan dia. Okey, untuk RCCB 10 mA. RCBO pun sama, 10 mA ataupun 0.01 ampere. Okey, so boleh pilih lah, nak pakai yang RCCB boleh ataupun RCBO pun boleh. So pilih mengikut kesesuaian tempat, mengikut keadaan DB dan mengikut bajet lah, sebab harga dua ni tak sama. Okey, harga dua ni tak sama. Okey, nanti harga boleh check lah, harga mana yang lebih mahal, harga mana yang lebih murah. Okey, mengikut kesesuaian, mengikut keadaan tempat dan mengikut bajet sendiri. Okey. Oh ya, dan satu lagi, untuk water heater kita dah tak dibenarkan menggunakan soket. Okey, sama ada soket 13 ampere ataupun soket 15 ampere. Untuk pemasangan water heater dah tidak dibenarkan. Okey, nanti saya tampal arahan dia kat sini. Okey, nanti boleh rujuk arahan larangan penggunaan soket. Okey, so sekiranya soket dah tak boleh pakai, kita nak pakai apa? Kita kena pakai connector. Ni bentuk connector. Okey, ni bentuk connector untuk water heater. Okey, pada bahagian belakang ada connector lah. Okey, connector dia ni tahan kepada arus ataupun ampere yang tinggi dan tahan panas. Okey, bukan jenis connector yang biasa ya. Connector yang tahan panas dan tahan kepada ampere yang tinggi. Okey, dan dia ada seal lah. So dia kalis air. Okey, air tak masuk lah, dia ada seal. Okey, nanti kabel sini pergi ke water heater lah. Okey, masuk atas
keluar bawah, keluar ni pergi ke water heater. Okey, satu lagi berkaitan dengan jenama. So lab saya ada jenama ni je. So saya pakai apa yang ada lah ya. So tak perlu nak komplain kenapa pakai EPS, kenapa pakai MaxGuard. So itu je yang ada. So saya pakai apa yang ada lah ya. Okey. So saya buat simulasi dahulu. Lepas tu kita buat wiring B. Okey. Okey, so kita akan tengok simulasi pendawaian pemanas air mandian menggunakan RCCB 10 mA. Okey. First kita akan masukkan DB. Okey, DB kita. Second kita akan gunakan switch 2 kutub. Seterusnya konektor dan water heater lah. Okey, unit water heater kita. Dan kita akan mulakan kabel kita daripada masukkan incoming. Okey, incoming daripada KWJ masuk kepada main switch. Okey, masuk ke main switch. Selepas main switch kita akan sambungkan kepada RCCB 100 mA. Okey, itu dia. Dan selepas RCCB 100 mA kita akan sambungkan kepada yang neutral, kita pergi kepada bus bar neutral, dan yang live kita akan sambungkan kepada MCB. Okey. So yang kat sini kita nak MCB C20. So daripada MCB C20 kita akan sambungkan kepada RCCB 10 mA. Okey, untuk live C20 kita akan sambungkan kepada live ataupun nombor 1 dekat RCCB 10 mA, dan neutral kita akan tarik daripada neutral bus bar kepada neutral RCCB 10 mA. Okey, itu dia. Okey. Daripada MCB C20 kita tarik kepada RCCB 10 mA, manakala neutral daripada bus bar neutral kita tarik kepada RCCB 10 mA. Seterusnya keluaran daripada RCCB 10 mA terus kepada switch 2 kutub, dan begitu juga dengan kabel bumi. Okey, kabel bumi kita akan ambil daripada bus bar bumi terus ke switch 2 kutub. Alright, seterusnya daripada switch 2 kutub kita akan sambungkan kepada konektor, dan daripada konektor kita akan sambungkan kepada water heater kita. Okey, so inilah teknik ataupun inilah simulasi pendawaian lita pemanas air mandian yang menggunakan RCCB 10 mA. Seterusnya kita akan tengok simulasi pemasangan pemanas air menggunakan RCBO. Okey, simulasi pemanas air mandian menggunakan RCBO. Okey, first kita masukkan DB, seterusnya switch 2 kutub, konektor dan juga water heater unit lah. Okey, so seperti biasa masukkan ataupun incoming daripada main switch daripada KWJ lah. Okey, daripada KWJ masuk pada main switch. Selepas main switch kita akan jumper masuk kepada RCCB 100 mA. Keluaran RCCB 100 mA kita pergi pada neutral, dan live pergi pada MCB. Okey, MCB C20 kita akan sambungkan kepada RCBO 10 mA. Okey, yang live pergi pada live, yang neutral pergi pada neutral. Neutral kita akan ambil daripada bus bar DB terus ke RCBO. Okey, dan keluaran RCBO macam tadilah, keluaran daripada RCBO terus kepada switch 2 kutub, dan begitu juga dengan kabel bumi. Kabel bumi kita akan ambil daripada bus bar bumi dekat DB itulah. Dan daripada switch 2 kutub kita akan sambungkan kepada konektor. Okey, 3 wire, dan daripada konektor kita akan sambungkan kepada water heater. So macam itulah bentuk pendawaian kita yang kita nak buat nanti. Alright. Okey, ni set DB kita. Biasa macam inilah kedudukan kat rumah kita. Main switch, RCCB 100 mA, RCCB 30 mA. Dan sekiranya kita nak pakai water heater, kita kena tambah RCCB 10 mA. Okey, so banyak, okey, banyak komponen lah. Main switch ada, RCCB sampai ada 3, dan ada MCB. So nak mudah, saya buka dulu yang tak pakai ni. MCB dengan RCCB untuk lita kuasa ni saya buka dahulu, kita hasilkan lah supaya nampak ringkas ya. Okey, yang ni kita buka dahulu sebab kita tak pakai. Okey, so kita pakai bahagian
Yang ni sahaja. Okey, kita nak guna main switch RCCB 100 mili, MCB 20, okey, C20 dan RCCB 10 mili. Okey, kita pakai ni je. Okey, yang lain kita tak payah usik lah. Yang lita kuasa tadi kita tak perlu usik. Okey, first incoming daripada meter KWG daripada bawah tu, merah tu live, yang hitam tu neutral. Okey, di atas live pergi pada live, neutral akan masuk pada neutral. Okey, neutral akan masuk pada neutral. Okey, ni neutral. Okey, okey, neutral, live dengan live. So kita masukkan live dengan live. Okey, boleh nampak merah dengan merah, hitam dengan hitam. Okey, okey, saiz kabel 10 mm. Yang ni betul lah. Ini saiz kabel 10 mm. Okey, ketatkan terus. Okey, neutral dengan neutral, live yang merah dengan live sini masuk pada RCCB 100 mA. Okey, keluaran dia daripada neutral akan pergi pada bus bar ni. Okey, nanti saya tunjuk. Neutral pergi pada bus bar, live. Okey, kita dah sambung dengan copper bar kat bawah ni. Nanti saya tunjukkan copper bar kat bawah. So neutral dah sampai bus bar, live pun dah masuk copper bar. So nanti kita ambil C20. Kita jumper C20 dengan incoming RCCB 10 mA. Okey, itu. Okey, so kita ketatkan. Saiz kabel 10 mm. Saiz kabel dalam DB ni 10 mm. Okey, saiz kabel 10 mm. Sama juga kabel untuk neutral 10 mm lah. Okey, ambil kat bawah. Okey, kabel neutral. Dan kita ambil daripada bas bawah ni lah. Okey, so mana-mana skru kita boleh ambil. Kalau boleh cari yang dia punya hole dia agak besar supaya senang kabel 10 mm ni masuk. Okey, dah rapat. Okey, pakai screwdriver flat lah. Screwdriver rata tu baru dia boleh cantik lah masuk. Kita boleh ketatkan dia. Kalau test pen mungkin tak cukup ketat, tapi dengan screwdriver ni insya-Allah boleh. Okey, so dah siap bahagian DB. Incoming, outgoing main switch masuk pada RCCB. Okey, daripada RCCB keluar RCCB 100 mA keluar pergi pada bus bar, neutral dia pergi pada bus bar, dan daripada bus bar pergi pada RCCB yang kedua. Okey, RCCB 10 mA. Live kita ambil daripada C20. Tu saya bawa. Okey, incoming, naik atas. Okey, jumper neutral dengan neutral, live dengan live. Okey, live dengan live, keluar kita ada neutral pergi pada bus bar. Okey, ni kabel neutral pergi pada bus bar, dan kabel live. Ni kabel live. Kabel live kita pakai copper bar.
bawah ni copper bar. Okey. Dan masuk kepada MCB C20. Daripada C20 kita masuk pada RCCB 10 mA. Tu dia, 10 mA. Okey, dan keluaran ni nanti kita akan sambung kepada soket. Kita akan sambung kepada switch 2 kutub. Okey, keluaran dia live neutral kita akan sambung kepada switch 2 kutub. Okey, kita sambung. Alright, seterusnya kita akan pasang kabel. Okey, saiz kabel ni 4mm. Okey, 4mm. So kita akan pasang daripada soket atas kepada switch 2 kutub bawah. Daripada switch 2 kutub bawah kita akan pergi ke DB lah. Okey. So untuk 4mm ni dia boleh cover sampai 3570 watt. Okey, 3570 watt ada dalam buku ST. Okey, so maksudnya kalau kita tukar watt daripada horsepower dalam 4.8 horsepower gitulah. So dia boleh kontrol ataupun dia boleh cover untuk 4.8 horsepower untuk saiz kabel 4mm. Okey, kalau besar daripada 4.8 horsepower, so kita kena pakai kabel 6mm. Okey, so saya pasang kabel dulu. Alright, so daripada konektor ke switch 2 kutub dah ada kabel, 3 kabel. Okey, live neutral earth, dan kita tambah lagi 3 kabel daripada switch 2 kutub ke DB. Okey, seterusnya kabel daripada switch 2 kutub ke DB. Okey. Okey, cara yang betul sebenarnya kita masukkan 6 kabel serentak tadi. Okey, cara yang betul kita masukkan 6 kabel serentak menggunakan puller. Tetapi untuk proses PNP, so saya nak kamu nampak 3 kabel masuk dan 3 kabel dimasukkan kali kedua. Sepatutnya kalau dekat lapangan, so kita masukkan 6 kabel serentak kita tarik. Okey, lebih mudahlah dan kita tarik menggunakan puller. Tapi kalau saya buat macam tu, kemungkinan akan confuse. Kenapa ada 6? Okey, so tak apa, saya buat satu persatu. Sebab dalam video yang pertama pun ada yang minta tolong detailkan, tak faham macam mana kabel tu tiba-tiba banyak, tiba-tiba ada kabel. Okey, so tak apa, kita buat satu persatu. Okey, untuk PNP, untuk proses pembelajaran, tak apa, pelan-pelan pun tak apa. Okey, tanggal 8. Okey, seterusnya yang ni masuk ke DB lah. Okey, dah sampai sini kita akan tarik satu persatu. Contohnya kuning, tarik kuning lah. Okey, kuning yang paling bawah, tarik kuning. Lepas tu hitam yang paling bawah, tarik hitam dan hijau. Okey, dah siap. Okey, kabel semua dah ada, cuma kita nak fitting. Okey, cuba amalkan fitting daripada hujung ke depan. Itu yang terbaik lah. Okey, kita fitting konektor. Okey, pintal ketat-ketat ya. Pintal bagi kabel ni ketat. Apabila kita ketatkan dia dekat konektor, so dia mencengkam lah, dia tak terbuka. Alright, untuk pemasangan konektor water heater ni, okey, dia sama je, sebab dia konsep dia konektor macam konektor biasa tu je. Cuma kita pakai 3-core kabel yang bersaiz 4mm. Okey, bila 4mm kita nak buat nak bengkok-bengkokkan dia, sukar sikit lah. So masuk pun dah ketat, so kita nak bengkok dan nak masuk ke dalam konektor ni, dia sukar sikit. So cara yang paling mudah, kita buka je konektor ni. Okey, dan kita sambung daripada luar. Okey, kita dah buka lah, kita buka konektor ni, kita sambung daripada luar. Dah settle nanti, kita masukkan balik hujung dia. Okey, masuk ke dalam.
Okey, masuk ke dalam itulah. Okey, nanti lebih mudahlah kalau kita masukkan daripada bawah. Okey, dan kita nak bengkokkan dekat sini, sukarlah sebab dia saiz besar 4mm ni. Okey, dan dia dah ada kabel gland lah. So kita boleh ketatkan kabel supaya kabel ni tak tertanggal. Okey, lebih mudah ataupun lebih senang kita buka je konektor ni dulu, barulah kita buat penyambungan. Right? Okey. So yang ni kita buka dahulu untuk memudahkan kerja-kerja pemasangan wayar. Kita buka dulu. Okey, nak buka konektor saja boleh ataupun nak buka semua pun boleh. Okey, kalau rasa sukar, buka semualah. Okey, so kita boleh buka belah panel dia. Tak ada apa pun. Okey, dia just indicator je. Okey, ni macam konektor biasa je lah. Okey, so kita masukkan lah. Okey, positif, live, neutral, earth. Live, neutral, earth. So atas ataupun sebelah atas ni ya. Live, kat tengah neutral, dekat bawah earth. Okey, so kita ikutlah. Dia dah bagi label tu, kita ikut je. Okey, live, neutral, earth. Okey, untuk tricor ni, wire coklat ni untuk live, untuk tricor kod warna tricor, coklat live, biru neutral, hijau kuning bumi, earth. Okey. Dan untuk kabel water heater ni, ketat dia kena ketat betul-betul lah. Okey, water heater bahaya kalau longgar je, dia boleh menyebabkan kita punya connection ataupun kita punya penyambung cair. Wire cair, penyambung wire konektor cair. So kalau boleh ketatkan betul-betul. Okey, dah settle. Live, neutral, earth. So kita masukkan lah. Okey, kabel gland ni buka dulu lah. Okey, ini getah dia seal. So tariklah. Okey, kerja senang tapi kamera duduk depan. So nak kena kontrol supaya tak kena kamera sebenarnya. Alright, so dah siap. Pasang, letak balik tempat dia tadi. Lebih senang kerja kan. Mana tempat dia tadi? Itu dia. Okey, skru dahulu. Skru ikat untuk pegang konektor. Okey, kamera kat depan, so nampak kekok sikit lah. Sebab kamera depan saya, so saya pandang ke sebelah tepi je ni. Okey, terus satu lagi. Alright, so atas indikator kita. Yang ni tak perlu ketatkan lagi lah. Okay, yang ni daripada switch dua kutub nanti. Okay, ni daripada switch 2 kutub nanti. Okay, kita masukkan tempat dia je. Kekok kan? Kekok nampak. Yelah, kamera depan. Sorry lah. So saya pun pandang serong, pandang tepi je. Pandangan tepi sahaja. Tak nak masuk pula dia. Okey. Okey. Jangan ketat sangat, pecah nanti. Yang dekat indikator ni tak apa, tak ketat tak apa. Yang dekat penyambung wire ni kena ketat. Penyambung wire atas bawah ni semua kena ketat. Okey, sekarang saya tak ketatkan lagi lah sebab
nanti nak masukkan wire untuk wire daripada switch 2 kutub ni nak masuk kat sini. Okey, yang tu kita buat dekat wiring lah. Okey, yang ni tak ketat lagi, yang bawah tu saya dah ketatkan habis dah. Okey, so masuk satu lagi kabel gland bawah ni, kita ketatkan dia, seal getah tadi. Okey, so seal dah ada, seal getah dah ada. Ketatkan kabel gland. Okey, so dia akan grab lah kat dalam ni, dia akan grab, so kabel tu takkan terkeluar. Okey. Right, so macam itulah bentuk konektor kita. Yang tricon ni kita akan sambung kepada water heater lah. Okey, yang tricon ni kita akan sambung kepada water heater. Yang atas ni daripada switch 2 kutub. Okey, jom pasang. Okey, ni konektor kita. So kita masukkanlah line yang kuning ni, line, neutral yang hitam, okey, dan hijau, earth. Okey, kita masuk je terminal dia. Okey, neutral, neutral pula, kuning line. So kita masuk je lah. Hitam, neutral. Takut dengan apa? Okey. Dan satu lagi hijau, bumi, kabel bumi kena ada. Penutup skru jangan lupa, nanti tak tutup skru masuk air pula. Okey, so macam itulah keadaan dia. Okey, ngam-ngam switch. Tarik sikit bawah. Okey. Okey, ngam-ngam. Penutup ni last kali baru kita pasang lah. Okey, ni biar dulu. Kita pasang sekarang, nak buat pengujian nanti, nak kena buka, nak kena congkir pula kan. So yang ni biar kat atas, biarkan kat atas dulu. Okey. Yang ni kita sambung teruslah dekat water heater kita. Okey, so tricot kabel tadi yang selepas konektor tu, so kita masukkan je lah dekat konektor water heater. Okey. So kita ikutlah dia punya label, line, neutral, earth. So kita masuklah coklat line, neutral tengah, neutral, biru neutral, hijau kuning bumi, earth. So kita masukkanlah kat situ. Okey. Okey, dah siap. Okey. Ni kalau ada pin kita pakailah pin dia. Pin dah iyalah dah hilang dah pin. Okey, so kalau ada pin kita lekatkanlah kat pin ni. Alright, itu berkaitan dengan penyambungan dalam water heater. So kita ikutlah dia punya label, live, neutral, earth. Okey. Seterusnya switch 2 kutub. Okey, kita ada 6 kabel yang kabel bersalut dengan red tape ni daripada atas, daripada konektor. Yang kabel yang tak bersalut ni, kabel yang tiga serangkai ni daripada DB. Okey, ni daripada DB, maksudnya ni incoming, yang ni pergi ke konektor. Alright, so kita sambung.
Okey, dekat switch dua kutub ni dia ada in, dia ada out. So kita masuk dekat in, yang ni in, yang ni out. Yang ni out yang pergi ke connector, yang in daripada DB. Okey, so in kita masuk dekat in, yang out kita masuk dekat out lah. Okey, sini dia tulis in. In. Okey, dia nampak tak? In in. Atas ni dia tulis out. Tu dia out. So atas dua-dua live out, neutral out. Sini neutral in, live in. So yang tadi kita akan masuk dekat in lah. Okey, neutral masuk dekat neutral in. Live masuk dekat live in. Okey, live in. Okey, untuk kabel hijau ni tak kisah, dia tak ada in, dia tak ada out, kita letak je sini. Okey, kabel hijau ataupun kabel bumi tak kisah, letak je. Alright, so bahagian masukkan dah settle, in dah settle. Sekarang bahagian keluaran, yang ni keluaran lah. Okey, neutral out. So neutral out, kat sini neutral out. Live out, live keluar kat sini. Okey, live keluar. Dan kabel bumi tadi lah kita letak je kat tengah-tengah ni. Okey, tak kisah mana-mana. Okey, dah siap switch dua kutub. So kita biarkan macam ni dulu sebab saya nak buat pengujian, nanti saya pasang. Okey, seterusnya dekat DB lah, wiring dekat DB. Alright, seterusnya kita buat pemasangan dekat DB. Okey, 3 kabel tadi yang kita dah tarik tadi, 3 kabel. So kita akan masuk dekat keluaran RCCB 10 mili ni. Okey, so dan ground kita ambil dekat hijau tu lah. Okey, okay, so kita masukkan yang susah dahulu, wayar hitam, wayar neutral. So kita masuk dekat neutral bawah ni. Okay, kita kat neutral dia. Okay, neutral. Seterusnya kabel line. Okay, ini kita boleh bawa masuk ke bahagian belakang pun boleh. So sebab saya nak tunjuk bagi nampak kabel, so saya bawa kat depan. Seterusnya kabel line. Okey, masuk tempat yang betul. Okey, masukkan tempat yang betul. Okey, supaya masa kita ketatkan dia tak kena pada penebat, tapi kena pada cooper. Okey, ketatkan betul-betul. Okey, right. So kabel line kuning, kabel neutral hitam, satu lagi kabel bumi. Okey, kabel bumi.
Ni kosong sebab saya dah keluarkan bahagian soket tadi, bahagian litar kuasa. So nampaklah kosong. Okey. So siap kita punya wiring. Saya buat pengujian sekejap, lepas tu kita masukkan current. Okey. Okey, so saya dah buat pengujian ke atas litar ni. Saya buat ujian keterusan dan ujian penebatan. So semuanya berada dalam keadaan terbaik. So seterusnya kita akan masukkan voltage. Nak tengok water heater kita boleh hidup ataupun tidak. Okey. Alright, so saya dah on switch. Incoming dah ada, kecuali dekat main switch lah saya belum on. Okey, kita buat pengujian. Okay, first main switch on. Okay, current dah masuk ke RCCB 100 mili. So kita test. Okay, dia jatuh, current dah ada. Seterusnya kita on C20 sahaja. Okay, yang ni kita tak pakai untuk litar lampu, kita tak pakai. So kita pakai C20 sahaja. Dan kita on RCCB 10 mili. Okay, so ini dah hidup. Dia dah sampai ke switch 2 kutub. Okay, so bila saya on switch 2 kutub, so dia akan supply pada konektor. Konektor akan supply pada water heater lah. Okay, so water heater tak ada air, tak ada pressure, tapi adalah teknik dia macam mana nak hidupkan water heater ni. Okay, so saya on switch. Nanti kita tengok water heater ni boleh berfungsi ataupun tidak. Okay, bismillah. Okay, lampu dah hidup, konektor dah hidup. Okay, kat blinking ni kat dalam video je, kat luar tak blinking. Okay, kita boleh dengar motor water heater dah hidup. Dekat water heater pun dah on, cuma heater belum hidup lagi lah. Okay, sebab kita berada dalam keadaan off. Okay, saya pusing. Okay, heater dah hidup. Tak boleh lama-lama, air tak ada. Alright, so blinking tu dalam video saja, kat luar tak blinking. Okay, okay, air tak ada, takut dia punya heater rosak nanti. Alright. Okay, so macam mana? Mudah je kan? Okay, diharap dengan adanya video ini dapat membantu kerja-kerja pendawaian anda. Okay, so kita jumpa lagi di next episode. Assalamualaikum dan salam sejahtera.